Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin membentangkan tentang penyebaran polutan dari kebakaran hutan dan isu pencemaran udara. Menurut Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974, pencemaran merujuk kepada sebarang perubahan sama ada secara langsung atau tidak langsung kepada sifat-sifat fizikal, kimia, biologi mana-mana bahagian alam sekeliling dengan melepaskan, mengeluarkan atau meletakkan benda bahaya kepada alam sekeliling. Pencemar atau buangan hingga menjejaskan apa-apa kegunaan berfaedah yang boleh menyebabkan satu keadaan berbahaya atau mungkin berbahaya kepada kesihatan, keselamatan atau kebajikan awam atau hidupan-hidupan lain seperti tumbuhan dan haiwan. Pencemaran udara ini menyebabkan kualiti udara persekitaran yang buruk, berpotensi membahayakan kesihatan manusia dan alam sekitar. Pembalakan dan aktiviti haram pembukaan tanah adalah untuk keperluan pembuatan pulpa, pembakaran tanah tanpa pengawasan dan seterusnya pelepasan bahan pencemar ke udara dari sistem pembakaran hutan. Dua sumber polutan iaitu dari sumber tempatan dan juga sumber luar. Sumber tempatan yang paling ketara menyebabkan pencemaran tersebut adalah kesan daripada kenderaan bermotor, kilang industri, tempat perupusan sampah dan tapak pertanian. Manakala sumber luar iaitu pergerakan pencemar dari sumbernya yang berasal dari wilayah yang berlainan. Kebakaran hutan dan tanah di Indonesia berkait rapat dengan fenomena El Nino. Peristiwa El Nino yang melanda negara Indonesia turut memberi kesan teruk kepada Malaysia. Buktinya, keluasan hutan yang terbakar akibat cuaca panas dan kering di Indonesia telah melepasi batas sepadan negara apabila jerebu di negara itu telah meliputi kebanyakan ruang udara di Malaysia. Malah, kehadiran tiupan angin monsun barat daya membantu menjadikan masalah jerebu ini lebih serius. Kaedah kajian yang digunakan adalah mengkaji kejadian asap yang disebabkan oleh pembakaran hutan dan bekas tanah pertanian di Pulau Sumatera pada bulan Ogos 2005. Seterusnya, mengkaji fenomena El Nino di Indonesia yang memberi kesan teruk kepada Malaysia. Penentuan kepekatan bahan pencemar udara dengan menggunakan Indeks Standard Pencemar Udara ISPU yang telah ditetapkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup di Indonesia dan seterusnya menggunakan data Indeks Pencemaran Udara IPU diperoleh daripada Jabatan Alam Sekitar. Seterusnya kita boleh lihat kesan kejadian jerebu berpunca daripada El Nino yang berlaku di Malaysia dan Indonesia. Untuk slide yang seterusnya merujukkan kepada pembakaran hutan sama ada secara semula jadi ataupun disebabkan oleh perbuatan manusia yang ingin mendapatkan tanah lapangan secara mudah dan jimat. Dalam dapatan kajian, pencemaran udara boleh dikategorikan sebagai sama ada debu, uap, gas, kabus, asap, bau ataupun embun. Asap adalah fenomena yang disebabkan oleh adanya partikel-partikel halus yang terdapat di atmosfera dengan kepekatan yang tinggi dan tidak dapat dilihat dengan mata kasar. Pelepasan asap jerebu adalah akibat daripada kebakaran hutan, pembakaran ladang pertanian dan hutan, serta ribuan hektar tanah gambut yang telah dibakar secara berterusan untuk digantikan dengan ladang kelapa sawit. Sambungan seterusnya, aktiviti pembukaan hutan dilakukan dengan cara pembakaran secara terbuka. Pembakaran terbuka untuk membersihkan ladang dengan menggunakan cara yang mudah dan juga murah. Asia Tenggara sering mengalami masalah jerebu semasa berlaku kemarau pada musim monsun barat daya dan fenomena El Nino. Pencemaran udara di Indonesia telah tersebar dan mencapai ke kawasan semenanjung Malaysia akibat pengaruh angin monsun barat daya yang lemah. Pengaruh pergerakan angin ini penting dalam proses penyebaran dan penghapusan kepekatan polutan di udara. Kajian mendapati bahawa Asia Tenggara sering mengalami masalah jerebu semasa berlaku kemarau pada musim monsun barat daya dan fenomena El Nino. Kemarau yang panjang mengakibatkan hutan menjadi kering. Keadaan ini bertambah buruk apabila aktiviti pembukaan hutan dilakukan dengan cara pembakaran secara terbuka. Keadaan kering dan kebakaran semula jadi hutan merupakan satu fenomena yang berada di luar kawalan manusia. Dan fenomena El Nino dengan indikasi nilai negatif dari SOI dari data DNR Queensland Australia pada bulan Ogos 2005. Nilai SOI yang negatif sehingga mencapai nilai negatif selama tempoh 6 bulan menunjukkan berlakunya kejadian El Nino tahap yang sangat kuat dan pada masa yang sama jumlah taburan hujan di Malaysia yang dicatatkan juga menurun. Kejadian El Nino ini telah menambahkan bilangan titik panas di wilayah Pulau Sumatera. Lebih daripada 5 juta hektar hutan terbakar di Kalimantan dan Sumatera. Kebakaran hutan menyebabkan lebih 1,000 orang meninggal dunia dan lebih daripada 40,000 orang terpaksa menerima rawatan di hospital akibat daripada menghidu asap yang berlebihan dan juga jerebu yang tebal. Kebakaran secara besar-besaran akibat aktiviti pembukaan tanah pertanian serta kebakaran hutan tanah gambut telah menyebabkan peningkatan konsentrasi zarah terampai PM10 di wilayah semenanjung Malaysia. Perubahan kadar kepekatan bahan pencemar dalam udara juga bergantung kepada faktor tempatan. Penggunaan kenderaan bermotor pada waktu pagi dan pada waktu petang menyebabkan berlakunya peningkatan bahan pencemar di atmosfera.
Amalan pembakaran terbuka akan menghasilkan partikel-partikel halus, bau busuk dan asap bertoksik. Selain itu, pembakaran hutan secara besar-besaran juga mengakibatkan udara berjerebu berlaku dan menjejaskan tahap penglihatan manusia. Pencemaran udara akibat daripada pelbagai aktiviti manusia memberi kesan negatif kepada kesihatan manusia. Masyarakat akan menghidap pelbagai penyakit, terutamanya implikasi kepada paru-paru akibat daripada menghirup udara yang tercemar, serta indeks kualiti udara menurun dan penglihatan menjauh menjadi kabur. Seterusnya menunjukkan kejadian jerebu yang berlaku di Indonesia dan juga di Kuala Lumpur dan kawasan sekitarnya. Yang seterusnya menunjukkan kesan jerebu terhadap kesihatan manusia dan haiwan sekitar seperti orang hutan dan ular yang terbakar hangus. Perkembangan dapatan kajian kepada kelestarian sumber. Pihak kerajaan dan badan bukan kerajaan dapat mengenal pasti dan mencari jalan penyelesaian sekiranya fenomena El Nino yang berlaku ada kaitan dengan kawasan yang kering secara berpanjangan. Seterusnya, memperoleh pengetahuan berkenaan kejadian El Nino dan kesan ke atas jumlah taburan hujan supaya langkah berjaga-jaga dan persediaan awal dapat dilakukan. Seterusnya, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Perhutanan dan kerjasama dengan kementerian lain yang berkaitan telah melaksanakan dasar dan teknik operasi dalam mengawal kebakaran hutan yang berasal daripada aktiviti manusia atau dari alam semula jadi, sama ada di peringkat kebangsaan ataupun di wilayah. Pengawasan ketat oleh pemerintah daerah di Indonesia dalam usaha mengurangi dan mengatasi kebakaran hutan termasuk dalam pengembangan kerjasama dalam Wadah Asian Foreign Partnership AFP, di mana undang-undang telah diwujudkan untuk membendung masalah pencemaran. Perjanjian ASEAN mengenai perjanjian jerebu merentasi sepadan telah dilaksanakan. Kesimpulannya, kebakaran yang terjadi di kawasan Pulau Sumatera pada bulan Ogos 2005 menjadi penyebab utama peningkatan kadar kepekatan polutan di seluruh semenanjung Malaysia. Pengaruh tiupan angin monsun barat daya bertindak memindahkan bahan-bahan pencemar ke kawasan utara dan selatan pantai timur semenanjung Malaysia pada pertengahan bulan Ogos 2005. Kejadian fenomena El Nino, La Nina dan keadaan normal yang berlaku di Indonesia mempengaruhi pertambahan kawasan kering di Indonesia dan keadaan cuaca kering. Suhu yang lebih panas daripada biasa terjadi sehingga mengganggu aktiviti harian dan keselesaan terma yang dirasai oleh penduduk tempatan. Sekian, terima kasih.